Okay, selamat datang Tuan Jufri, Tuan Zul, Tuan Taib Azamuddin. So, kita tunggu sekejap, dalam beberapa minit lagi tunggu rakan-rakan yang lain semua dah join baru kita start. Tapi saya kena manually add seorang-seorang sebab bila masuk je dia akan terus ke waiting room. Macam mana nak buang waiting room pun saya pun tak tahu. Okay. Ni baru ada 4 orang. Tunggu lagi. Kalau tengok senarai ni sepatutnya ramai, dalam 29 orang. Mungkin tak perasan kot. Saya send message lagi sekali. Okay. Okay. Ya, sementara tunggu rakan-rakan yang lain, kita discuss beberapa perkara lah. Kita dah pukul 11 dah sebenarnya. Sekejap saya tengok PowerPoint dulu. Ada PowerPoint ni, platform mastery. Itu save. Okay. Okay, so kita start. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain masuk, saya start dululah. Yang penting nanti sesi ni saya dah record. Kalau macam siapa-siapa yang lambat sikit masuk tu, boleh tengok balik dalam recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih, tahniah kepada semua tuan-puan kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Sepatutnya hari Sabtu ni kan, masing-masing bercuti apa semua bersama keluarga dan berehat-rehat kan. So untuk sesi kali ini, dia sebenarnya Zoom meeting ni yang untuk grup klien ni adalah pertama, yang first session group meeting. Biasanya sebelum-sebelum ni memang saya ada buat, cumanya itu adalah sesi personal, maksudnya private session dengan ahli-ahli grup klien, khas untuk discuss portfolio review sahaja. Okay, portfolio review. Biasanya kalau dah adalah beberapa orang yang saya dah bagi senarai sebelum ni, sama ada Sabtu ataupun Ahad, siapa-siapa yang nak buat portfolio review boleh masukkan nama. Tapi saya tak pasti sama ada, mungkin rakan-rakan ahli grup tak perasan ke kan. So beberapa minggu lepas memang tak ada yang bagi nama untuk portfolio review. So that's why saya buat group meeting lah, just nak bagi update supaya perasan lah benda tu ada. Tapi untuk makluman juga, sepanjang bulan ini, bulan 10 dan bulan 11, saya ada program dengan Pribumi. So setiap Sabtu dan Ahad agak busy sikit lah. Okay. Untuk Oktober ni 10 dan 11 Sabtu Ahad nanti saya ada kelas Sabtu Ahad, and then selepas itu pun ada kelas, and then bulan 11 pun ada kelas lagi Sabtu dan Ahad. So tak sempat lah masa tu. Okay. Selain daripada itu, insyaAllah Sabtu Ahad agak free sikit. So untuk nak sambung balik portfolio review, tak ada masalah. Okay. Untuk nak sambung balik portfolio review tak ada masalah. So kalau siapa-siapa yang dah dah buat hari tu portfolio review dengan saya hari tu, at least diorang dah tahu dah kita punya flow macam mana kan.
So first saya akan minta tuan-puan bagi je nama senarai yang ada dalam portfolio yang masih hold sekarang. And then kita discuss tengok adakah kaunter yang tuan-puan beli tersebut masih lagi berpotensi untuk naik ataupun dah kena cut loss ataupun masih boleh hold lagi walaupun dah loss. Itu. So tujuan portfolio review ni maksudnya kita nak plan balik adakah kaunter tersebut masih boleh hold walaupun dia dah drop sikit kan, masih boleh hold, adakah generally dia punya trend dia masih okay ataupun sekiranya dia masih drop, adakah sesuai untuk kita average down ataupun kita nak cut loss terus, macam tu. So kena tengok apa plan yang sepatutnya yang kita boleh buat dengan counter-counter tersebut. Itu tujuan dia lah kan. Tapi sebab nanti following weeks next Sabtu Ahad ni saya agak busy, so tak dapat nak buat. So saya buat sesi ni just nak discuss secara general lah, macam mana cara dan sebagainya. Tapi ada lagi beberapa perkara yang saya nak sentuh pada hari ini. Saya share dulu screen. Okay. Untuk perkara-perkara yang asas berkenaan dengan platform kan. Untuk perkara asas berkenaan dengan platform, sebenarnya saya dah buat dah dalam dalam dua video. Okay, dalam dua video, kalau tuan-puan perasan lah, saya dah upload juga dalam grup klien ni sebenarnya. Just tengok je dekat, kalau dalam Telegram, kalau gunakan yang desktop punya Telegram, tekan je dekat bahagian atas, pergi dekat bahagian video dekat sini. Video. So dalam video ni dah ada dah. Ni yang video saya berenang ni boleh delete lah. Ini apa ni yang pasal online tu kan. Ada dah beberapa video. So tuan-puan boleh tengok balik. Cumanya tak nampak lah kat sini tajuk dia kan. Just tekan je video tu, pergi ke go to message. Ini kalau gunakan desktop. So bila tekan go to message, dia akan terus pergi ke message tersebut. So tuan-puan boleh tengok. Macam ni saya dah share video syllabus kelas asas technical traders. Kelas ni sebelum ni memang saya ada conduct lah, tapi saya buat balik dia punya recording syllabus kepada kelas tersebut. Dan kos untuk join kelas ni hari tu saya charge dalam 100.5 sahaja, sebab dia memang betul-betul basic. Tapi saya dah tak buat dah sebenarnya, dah lama sangat dah. Okay. Saya share syllabus ni sebab saya dah tak buat kelas tu. Okay, jadi saya share dekat tuan-puan yang ada dalam grup untuk tengok balik apakah asas yang starting lah. Maksudnya kalau kita baru sahaja nak berkenalan dengan pasaran saham, inilah dia punya perkara yang kita perlu tahu sedikit lah kan. Okay. Tapi dia bukanlah level yang advance lah. Okay, dia bukan level yang advance. Kalau sekiranya tuan-puan guna phone, jangan saya cuba sambung dekat phone nak bagi nampak lebih jelas. Okay. Sebab kadang-kadang kalau tunjuk dekat komputer ni kan, so, tuan-puan pakai phone, jadi ada yang tak ada Telegram dekat komputer kan. Okay. Saya cuba ni sambungkan dekat komputer supaya nampak. Zul ada dua, Zulkifli ada dua nama. Okay. Okay, boleh komen sikit tak? Nampak tak screen yang saya share ni dekat bahagian komen? Dekat Zoom tu dia ada satu option comment chat tu kan, CHAT tu. Okay, nampak? Untuk tengok yang saya tunjuk tadi dekat Telegram, just tekan je Telegram yang ini, tekan Telegram ni. Okay, pergi je dekat grup klien ni, klien CDS ni kan, tekan je. So lepas dah tekan tu, tekan yang atas sekali, yang sini, paling atas tu kan. Bila dah tekan atas tu, pergi dekat bahagian media sini. So akan nampak video-video yang kita dah share dalam tu. Okay, semua dah ada lah video dan gambar tu dia letak sekali.
So kena scroll lah. Kalau video dia akan ada timing macam ni. Kalau video dia akan ada timing. Kalau gambar sahaja dia tak ada lah dia punya timing tu. Dia punya time dia tu, masa duration video tu kan. Kalau macam ni video, kalau macam ni video. So boleh scroll. Dan saya dah share, ada juga video yang sama saya share beberapa kali lah, sebab bila tuan-puan tak jumpa link saya share balik, tak jumpa link saya share balik. Actually senang je sebenarnya, kalau tak jumpa link boleh search. Sebab dekat Telegram ni yang bagusnya, sama ada kita nak guna cara manual, scroll sampai pening ataupun kita gunakan search function dekat atas ni. Tekan je search, cari je. Kalau untuk tutorial cara guna platform M+, type je platform. Okay, type platform, akan ada lah video-video bukan platform, apa ni, tutorial lah kan, tutorial. Okay, dia akan keluar search tu, dalam keyword dia tu akan ada tutorial. Okay, tekan je yang bahagian atas ni, segitiga ke atas ni untuk naik. So automatic dia akan search tutorial. Ini yang bagus ni Telegram kan, kita boleh guna search function macam ni. That's why saya tak buat group WhatsApp. Sebab group WhatsApp, kalau saya add rakan-rakan yang baru, dia tak dapat cari yang message yang asal, yang awal-awal dulu yang kita dah share, dia tak ada. Dia tak dapat nak access kepada message yang lama-lama. Tapi kalau dalam Telegram, okey. Daripada first message yang saya masukkan dalam grup ni, sejak dari grup ni ditubuhkan, ahli-ahli yang baru saja masuk hari ni pun dia dah boleh tengok dah sebenarnya. Okay. So ini yang video yang first, video tutorial guide to M+ training platform part 1 and part 2 saya dah letak kat sini. Okay, tu dah ada dah kat situ, part 1, part 2. And then kalau sekiranya tuan-puan tak faham berkenaan dengan account summary kan, account summary, search dekat sini, summary, account summary. Biasanya kalau ahli-ahli yang baru masuk grup ni memang dia tak tahu apa ni, video-video yang saya dah share dalam ni. Okay, ada penerangan tentang account summary, tapi yang ni penerangan oleh Sifuzul lah kan, Sifuzul Hilman. Apa lagi video yang ada dalam ni, cara nak kira cost brokerage pun dah ada dah dalam ni. Okay, saya ada buat video juga cara kira cost brokerage. Qubit pattern je, ada ke qubit pattern? Qubit pattern pun saya ada share juga dalam ni. Okay, familiarization apa ni, qubit pattern dalam tu. So yang ini saya dah record balik and then saya dah upload balik dekat YouTube. Semua senarai video-video penerangan tentang M+. M+ online CDS platform familiarization, daripada tajuk yang pertama sampailah tajuk yang paling latest hari tu, yang ini berkenaan dengan paparan Android dan desktop. Ada satu lagi yang lagi latest yang berkenaan dengan CDS online. So sekarang ni kalau rakan-rakan nak daftar akaun CDS, boleh daftar online je. Sekejap saya share video tu. Yang ini. Bukan. Okey, yang ni. Yang ini saya share video ni. Saya tempel dekat dalam ni. So nanti boleh tengok balik. Okey. Ini saya just nak bagi guide dulu apa yang tuan-puan boleh tengok balik. Tengok. Kenapa muka saya macam ni? Lawak betul. Okey. So, apa yang saya nak cerita pada hari ini adalah saya kena admit dulu ni. Admit all. Apa yang tuan-puan perlu tahu dekat platform. Okey. Apa yang tuan-puan perlu tahu dekat platform. Platform ni maksudnya yang M+ punya ni. Saya kena buka satu yang baru kat sini. Okey. First, kalau macam baru je dapat M+ punya account kan, kita boleh buka gunakan Google Chrome, tak ada masalah. Okay. And then cara nak buka guna Google Chrome pun saya dah share dah hari tu. Okay.
Mana ni? Chrome. Cari je dekat search, ada tajuk tentang ni, beza buka Plus Online Internet Explorer dengan Google Chrome. Nanti boleh tengok balik lah kan, dia punya tajuk-tajuk dia tu. So apa yang sepatutnya kita faham tentang platform ni, M Plus ni, pertama sekali dia ada 3 perkara kalau sekiranya tuan-puan nak memahami ataupun nak lebih sukses ke ataupun lebih mahir ke kan dalam pasaran saham. Pertama sekali kita kena menguasai ilmu berkenaan dengan platform yang kita gunakan hari-hari tu. Okey, maksudnya yang trading platform tu lah. Tujuannya adalah kerana kalau sekiranya tuan-puan ada kedai, okey, tuan-puan ada kedai. So kedai tersebut adalah tempat di mana kita nak buat jual beli lah kan. Kedai tersebut adalah tempat di mana kita nak buat jual beli. So di situlah berlakunya proses ataupun urus niaga jual dan beli, dan di situlah berlakunya proses pertukaran duit dengan item, dengan barang kan. Dan di situlah kita boleh cakap di situlah adalah sumber rezeki lah maksudnya kalau dekat kedai tersebut. Tapi dalam pasaran saham ni, dekat mana kita punya kedai? Kita punya kedai adalah dekat trading platform. Okay, dekat trading platform. Kalau macam dululah kan, saya pun mungkin masih kecil lah ataupun tak wujud lagi kan. Untuk trade saham ni kita kena pergi ke office ataupun pergi ke bursa ataupun pergi ke broker kan, ataupun jumpa direct advisor untuk minta beli dan jual. Tapi sekarang bermula daripada tahun 2010 semua dah online dah. Okay, jual dan beli semua berlaku online. So perubahan daripada sertifikat saham kepada daripada sertifikat saham kepada duit dan sertifikat saham semua berlaku online melalui bursa online lah kan. So benda tersebut, perubahan pertukaran daripada duit ke saham, saham ke duit tu berlaku di platform. Okay, berlaku di platform. So apa yang membezakan platform urus niaga jual beli dengan platform yang ini, platform yang kajian saham ni adalah dekat sini kita hanya gunakan untuk buat kajian saham. Tapi dekat sini selain daripada tempat yang kita boleh gunakan untuk buat kajian saham, di sini jugalah berlakunya pertukaran duit. Okey, berlakunya pertukaran duit. So saya buka yang ini wife saya punya ni. Saya bukakan satu yang ada wife saya punya nama. So at least sebagai backup lah. Okey. Disebabkan di sinilah kita punya kedai, okey, kita punya kedai ataupun kita punya bisnes, dan kita kena anggap dia sebagai satu bisnes, satu perniagaan yang real lah. Dia memang real, dia melibatkan duit. Okey, dan duit tu adalah duit yang betul-betul punya, kita punya duit. So macam mana nak make sure kita punya perniagaan ni di dalam pasaran saham ni berjaya adalah first kita kena faham dulu struktur asas kedai kita. Okay? Kita kena faham dulu kedai kita ni macam mana. Kan kalau let's say lah kita ada physical punya kedai. First kita kena tahulah lokasi dekat mana kan. Kedai kita sendiri, address dekat mana, pintu depan di mana, pintu belakang di mana, dia ada berapa tingkat kan. Mana dia punya kaunter bayaran, mana dia punya rak-rak produk-produk kan, mana stok-stok disimpan, macam mana nak display produk-produk. Okay. And then kalau ada pekerja pula, siapa yang menguruskan, siapa pekerja tu, nak kena kenal pekerja tu macam mana dan sebagainya lah. So banyak perkara yang kita kena faham tentang sesebuah kedai. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni, kita tak anggap kita punya trading platform ni sebagai kedai kita. Okay. So kita pun sambil level kita tak cuba untuk memahami secara mendalam ataupun lebih terperinci kita punya tempat urus niaga ni. Kadang nak tekan buy button pun tak tahu kat mana kan. Lepas tu nak deposit pun tak tahu, nak withdraw pun tak tahu. And then kita pula walaupun dah bertahun-tahun kita tak ambil inisiatif untuk cuba mendalami perkara tersebut. Bukan nak cakap siapa-siapa lah, saya sendirilah kan. Peringkat awal-awal dulu macam kita tak berapa concern sangat berkenaan benda ni. Kita lebih excited nak buat kajian saham kan. Kita lebih excited nak tengok kajian technical analysis. Kita lebih excited nak buat kajian fundamental company kan. Lebih excited nak tengok news. Tapi kita punya kedai sendiri terabai. Kita tak peduli pun apa yang muncul dekat
screen yang dekat platform ni. So satu perkara yang amat rugilah untuk kita kan, sebab di sini di platform ni sendiri yang saya namakan sebagai kedai ni kan, kita punya kedai ni, di sini pun dah terlampau banyak dah information yang kita boleh dapat. Okay, terlampau banyak dah, and then every information itulah yang saya duk kupas setiap masa kan, tak habis-habis lagi sampai ke hari ni kan, sebab banyak sangat benda yang kita nak share sebenarnya berkenaan dengan benda ini sahaja. So seperti mana yang saya ada discuss dulu sebelum ni kan, saya ada tengok satu dokumentari, dia dokumentari tentang haiwan-haiwan lah kan. So ada satu video ni dia agak menarik lah tentang monyet, okay? Tentang monyet lah, monyet monyet dekat Afrika. So monyet-monyet ni, salah satu cara dia nak makan semut, okay, dia akan gunakan kayu. Okay, kayu tu dia akan cucuk masuk dalam lubang semut tu kan. So bila semut ni, bila sarang mereka dah kena serang, dia akan bertindak untuk menyerang balas lah. Maksudnya dia akan ada protection lah. Jadi askar semut ni dia akan gigit lah kayu tu kan. Mana dia tahu tu kayu kan. So bila semut-semut ni dah gigit kayu tu, monyet ni akan tarik kayu tu. Dia bukan monyet yang macam lebih kepada baboon ke apa macam tu lah. Allah lah. Dia tarik, dia dapatlah makan semut yang lekat kat kayu tu. So walaupun haiwan, okay, walaupun monyet tu adalah haiwan, tapi dia ada satu natural instinct lah yang Tuhan bagi kan. Allah bagi kat dia natural instinct untuk dia menggunakan peralatan, alat-alat yang ada di sekeliling dia untuk dia gunakan untuk cari makan. Maksudnya untuk dapatkan makanan ke kan, sebagainya lah macam semut tadi tu. Okay. Dan tools tersebut bukanlah nak menunjukkan dia tu pintar, tapi dia tahu cara guna tools tersebut dengan cara yang betul. Okay, maksudnya kayu yang runcing, cucuk masuk dalam sarang semut, tarik, dapatkan semut, dan semut tu dia boleh makan. Sama juga dengan manusia lah, manusia yang sebaik-baik kejadian kan, kita inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan, auzubillahi minasyaitonir rajim, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan manusia ni dengan sebaik-baik kejadian. Maksudnya manusia ni adalah superior being lah maksudnya kan, sebab asal usul manusia ni kan kita tahu dari syurga kan, okay, daripada sejak zaman Nabi Adam. So memang Adam tu sendiri, okay, Nabi Adam ni sendiri pun dah diajarkan dengan pelbagai-bagai benda dah, okay, pelbagai nama-nama benda dia dah tahu dah segala-galanya kan. So kita ada kelebihan tersebut, apa yang Nabi Adam ada tu, kita adalah keturunan dia, kita pun ada kelebihan tersebut untuk mempelajari nama-nama benda. So inilah ni sebenarnya nak relate lah kan, untuk mempelajari cara kita faham platform. Okay. Selain daripada platform, kita boleh belajar chat mastery kan. And then chat mastery ni saya tak ajarlah untuk ahli-ahli grup klien CDS ni, sebab grup ni dia nak cakap lebih kepada grup klien untuk kita discuss platform dan secara umum je lah kan, jual beli. Untuk chat mastery, saya ada grup lain. Okay, saya ada grup lain yang ini dekat, kalau tengok dekat Telegram ni, grup Wave Traders ni, grup EZP Indicators. Yang ni memang kita ada discussion yang detail lah. Okay, kita discuss berkenaan dengan chart, kita discuss berkenaan dengan technical indicator, technical analysis indicator secara detail, nak beli kat mana, jual kat mana dan segalanya lah. Okay, memang setiap masa saya akan discuss dalam ni, and then ahli-ahli grup dalam ni pun akan share kaunter-kaunter yang berpotensi, dan everyday kita akan ada discussion. Macam ni kan, saya buat peringkat awal lagi, peringkat awal pun kita dah detect dah kaunter-kaunter yang ada potensi untuk naik. Okay, and then kita akan tengoklah chart dia macam mana, tengok market secara keseluruhannya macam mana. Tapi saya tak discuss kat sini lah, sebab ini yang chart mastery ni untuk grup ahli yang online group coaching tu. And then emotion mastery ni adalah bila kita dah memahami ilmu alat untuk kita gunakan tools, yakni dah jadi iaitu itu bahasa Arab, iaitu platform M+ tu, daripada situ kita lebih faham lah. Okay? Bila kita dah memahami platform tu sendiri, dari situ kita lebih faham untuk trade. Okay? Dari situ kita lebih faham untuk trade. Sebab kadang-kadang selalu ada orang tanya kan,
yang ini apa kan, yang ini apa, and then macam mana harga bergerak naik, macam mana kita nak tahu dia ada potensi nak bergerak naik. And then lepas tu kita tengok pula dekat most aktif, macam mana cara kita nak tengok counter-counter yang aktif hari itu. And then kalau dah ada beberapa counter yang kita suka kan, macam mana kita nak masukkan dalam watchlist. Dekat sini. So boleh masuk dalam watchlist. Benda-benda macam tu walaupun dia nampak kecil, nampak remeh-temeh, tapi dia amat memberi kesan kepada kita punya trading. Okay. And then apabila benda tu dah lalu kat sini dekat market trade monitor ni kan, nampak banyak nama counter, contohnya PR Lexus. Asyik nama dia je muncul. Tak tuan puan tak terasa nak tekan. Maksudnya macam tu kan. Bila kita tekan, kita pun tengok PR Lexus, tengok oh rupa-rupanya dia memang dah break dia punya strong resistance, and then ada volume yang amat besar, wave dia cantik. Kalau news saya tak tahu sangat lah. Okay, wave dia cantik, and then dia macam ni. Saya bagi contoh lah kan. Saya bagi contoh satu lah. Macam PR Lexus ni. Apabila nama dia asyik muncul je dekat market trade monitor, kita pun tengok. Okay. Peringkat awal dia punya volume very big. Okay, dia punya volume very big, and then dia punya volume ni pun dah break. Bukan dah break, dah mencecah dekat sini. 18,000 lot. Okay. Satu spike ni dah 18,000 lot. 18,000 lot ni kalau tuan puan kali dengan harga dia break dekat sini. Dekat sini. Katakan harga dia dekat sini 0.900. Cuba kali. 90 sen. Okay. Sekejap saya share yang ni. Okay. Alamak, dia dah disconnect. Sekejap, saya sambung balik. Calculator ni. Setakat ni okey tak tuan puan? Kan takut saya kan bercakap sendiri pula. Boleh faham tak apa yang saya cuba nak sampaikan? Okey, bagus. Okey. Okey. Macam tadi kita tengok ini. Oh, dia baru masuk. Okey. Pada volume dekat sini, katakan volume sini kita ambil rendah sikit lah, 18,000 lot. Okay. And then volume ni masuk pada harga ini. Okay, pada harga ni tujuan dia nak break resistance yang ini. Jangan mengganggu betul dia punya menu kat atas ni. Okay. Dia nak break yang ini. Okay. Tu. Dia nak break yang tu, dia terpaksa spike yang besar. Okay. Bila ada spike ni, ini nama dia spike lah kan. Ataupun kemasukan volume secara mendadak tu kan. Tujuan volume ni masuk, dia nak break yang ini. Dia nak break resistance tu. So, dia terpaksa ada 18,000 lot. Okay. Kita tengok balik. 18,000 lot. 18,000 lot ni kena kali dengan 100 lah. Okay. Satu lot 100 unit kan. Kali pula dengan 90 sen. So, dekat situ sahaja dah ada sebanyak 1.6 juta value. Okay. Dari segi value dekat sini. 1.6 juta ni dekat sini sahaja. Okay, masuk. Okay. And then dia pun buat resistance baru. So ada lagi kemasukan lain lagi, volume yang agak besar dekat situ. Yang ni sebenarnya saya tak ajar secara umum ni, benda ni saya ajar dalam grup sebenarnya, yang grup ahli itulah. Tapi saya share lah kat sini sedikit lah. At least tuan puan tahulah. So dekat situ 22,000 lot. Okay, kita tengok pada harga dia dekat sini. Okay. Okay, harga dia dekat situ. Alah, Abang Sazman call pula. Sekejap saya nak message ni Abang Sazman. Saya sedang live ni. Call sekejap lagi. Okay. Mana dah tadi? Tiba-tiba lost. Okey, katakan sini harga dia dah berapa? 0.97 lah kan? 97. Katakan kat situ. Pada 22,000 lot. Okey. Itu cara nak kira dia lebih kurang lah.
So 22,000 lot kali 100 unit kali 0.97. Dekat situ pun dah ada 2 juta dah kemasukan. So sini dah masuk 1 juta, sini dah masuk lagi 2 juta. Ini lagi beberapa juta. So dengan cara pembacaan volume macam tu pun kita dah nampak dah yang counter ni memang ada something lah. Maksudnya dia masuk bertalu-talu dia punya kemasukan volume tu. Volume ni adalah volume ni yang kita panggil sebagai volume tu kan, dia adalah lot-lot yang memang dah confirm match. Maksudnya dah match. Okay, dah done deal kita panggil. Urusan tu dah berjaya. That's why dia jadi volume. Kalau dia belum berjaya, dia jadi Q. Okay, kalau dia belum berjaya, dia jadi Q. Kalau tengok dekat sini, apa yang Q dekat sini? Okay, yang sini dia panggil Q. Okay, kalau dekat sini itu adalah volume. Maksudnya dia dah berjaya. Macam ni pukul 4.59 tu sebelum market tutup tu dah ada orang jual 100 lot pada harga 1.220. Okey. Itu. Ini volume, ini adalah Q. Q ni menunjukkan orang sedang beratur. Okey. Akaun ni saya tak guna sangat akaun sebab saya dah ada 3 dah sebenarnya akaun ni, akaun yang ketiga. Saya reply Abang Sazman ni. Saya bagi link sekali lah kokok dia nak join. Okay, so okay. Dari segi cubic pattern semuanya yang ini kan, cubic ni pun sebenarnya tak diajar, saya tak ajar secara open sebenarnya. Sebenarnya saya hanya ajar kepada yang grup yang dalam chat mastery lah, maksudnya dalam grup khas untuk online group coaching saya itulah. Okay. Tapi saya share sikit lah, saya dah share dah pun sebenarnya. Okay. Saya dah share dah pun sebenarnya sebelum ni. Untuk baca cubic pattern ni, cara paling senang tuan puan tengok dekat sini. Tuan puan tengok dekat stock ni, dekat Q analysis. Okay. Tengok dekat stock, tengok dekat Q analysis. Kita dah boleh nampak berapa banyak dia punya susunan bit-bit tu. Okay. Bit ni menunjukkan orang sedang ada keinginan sama ada nak beli ataupun ada keinginan nak jual. Okay. Yang ini saya tak sure platform lain tapi M Plus memang ada. Dekat sebelah kiri, dia menunjukkan keinginan nak beli. Tengok, yang penuh ni maksudnya sampai 22,966 lot orang berkumpul untuk beli. Okay. 6,935 BitQ pattern. Okay, BitQ lah. Okay. Tapi volume dia 22,000 orang berkumpul untuk beli. 11 sell pula 23,000. Okay, berkumpul untuk jual. Tak boleh turun saya tengok ke bawah. Okay, macam tu. So untuk BitQ pattern ni, yang ni tak menarik dia punya BitQ pattern. Cuba kita tengok yang lain. Cuba tengok HLT1. Saya untuk pergi ke tempat tadi tu kan, klik je HLT Warren ni, contoh kita highlightkan dia. Okay, klik sekali dia akan highlight kan. So tekan dekat stock, tekan dekat Q analysis. Okay, so dia akan muncul macam ni. Kalau kita nampak Q pattern, BitQ pattern tu sebelah kanan lebih tebal berbanding sebelah kiri, maksudnya orang dah beratur panjang atau beratur beramai-ramai untuk jual. Okay, that's mean kawasan sini dia dah menjadi automatic, dia dah jadi resistant lah. Okay, kalau siapa-siapa yang faham konsep support and resistance, okay, support adalah mewakili buyer, manakala resistant mewakili seller. Okay, and then buyer ni pula mewakili demand, manakala seller mewakili supply. Ini benda yang basic lah. Okay, benda ni pun saya dah share dah sebelum ni sebenarnya. Kalau tuan-tuan perasan lah dalam video-video yang banyak-banyak tu, saya tak sure saya share dalam grup public ataupun grup ahli. Asalnya grup ahli kot. Okay, grup yang apa ni, online coaching tu. Okay, tu. So dekat platform ni sebenarnya especially yang desktop punya version lah kan, yang desktop punya version, kalau yang
Ya, saya sambung balik. Ni sekejap tutup, sekejap buka kan, nanti kena marah dekat TV viewer. Kau ni dah kenapa kan? Sekejap. Okay, saya on balik. Okay dah sambung. Okay, kalau sekiranya tuan-puan jarang pakai yang versi desktop, boleh je pakai yang versi phone. Okay, boleh pakai yang versi phone. Apa buat saya punya alamak, nampak password. Tutup dulu. Nanti tuan-puan masuk saya punya account. Okay. Boleh je guna yang versi versi Android. Cumanya versi Android ni dia tak detail. Okay, dia tak detail. Tak sama dengan versi desktop. Okay. Contohlah, saya tengok satu counter lah. Contoh macam MyEG kan. Kita tengok MyEG. Tekan MyEG, dia akan muncul macam ni kan. So kita boleh scroll lah ke tepi. So kita boleh nampak ni semua lot-lot pembelian ni kan. Pada jam 4.59 petang ada 50 lot beli pada harga 1.370. Ni lot-lot pembelian lah ni. Okay. Yang ni lot yang ini, ni lot yang ini, ni yang ini, ni yang ini, ini yang ini. So boleh pergi ke tepi. Kalau ni ticker chart ni, kalau kita rotatekan kita punya telefon, okay, bila kita rotatekan kita punya telefon, dia akan bertukar menjadi chart yang daily chart. Cumanya daily chart ni dia delay, okay, dia delay sehari. So apa yang tuan-puan tengok yang ini adalah yang semalam punya, okay, yang semalam punya. Bila kita tegakkan balik telefon, dia akan kembali ke ticker chart, okay. Dekat sini pun kita boleh tekan, so kita boleh nampak juga volume-volume yang ada lah. Okay. Buy sell ni tak ada masalah kan, buy sell ni just tekan je. Pergi ke kanan lagi boleh nampak dia punya revenue, berapa net profit, EPS semua dah ada dah dekat sini. PE ratio, dividend apa semua. Cuma kadang kita tak peduli pun sebenarnya benda-benda tu kan. Tu that's why saya kena share hari ni, at least tuan-puan boleh ambil maklum lah benda tu ada dan kita boleh buat rujukan juga. Okay. Kadang-kadang kita excited nak jual, excited nak beli, tapi kita belum kenal lagi kita punya kedai tu. Kita belum kenal lagi fungsi-fungsi yang ada apa ni. Maksudnya macam saya cakap tadi lah, platform kita adalah kedai kita. Kita punya business, kita punya tempat kita berurus niaga. So kita kena kenal dulu betul-betul. Okay, macam tu. Macam ni ada 3 layer ni sebab saya tak buka lagi yang 5 layer tu kan. Saya belum guna lagi sebenarnya account ni. Okay. Kita boleh nampak dia punya apa ni, dia punya buy transaction kat sini kan. Sebut kalau saya buka yang desktop punya, kita compare kan dengan yang desktop punya. Yang desktop punya dekat sini buy transaction dia mana MyEG ada tak kat sini? MyEG. Ni ada. Okay. Tengok sini buy transaction dia kat sini. Mana dah? Buy transaction MyEG ni 61% ni, yang inilah buy transaction ni. Okay. Kalau saya ambil gambar dia macam ni, kita letak sekali kan. Yang ini adalah yang ini, dia punya buy transaction dia. Last volume ni yang ini, last volume. Okay, situ dia punya last volume dia. Yang ini cubic ni adalah yang inilah, atas ni. Dia sama je lah. Cuma dia tak ada lah battery bar kat tepi tu kan. Alamak, Amin pula call. Kejap ya, saya jawab call dulu sekejap. Hello, Assalamualaikum. Ya ni. Kejap saya ada live ni. Kejap lagi habis. Saya buat live dekat. Okay. Okay, Assalamualaikum. Minta maaf. Dia memang macam tu. Time kita busy kan, dia jadi busy sangat. Okay, apa lagi nama dia ada kat sini. Okay, ini announcement yang ada C ni kan. Ada C kat sini. Ada beza pula. Sini C, sini CR.
Tapi adalah ni harga dia kat sini. Harga dia ni tarikh dia lah. Okay, tarikh tu adalah kat situ tadi. Apa lagi yang tuan pun nak tengok? So saya pergi lagi next. Okay, kita tutup yang ni. Yang ini volume di sini. Ni cara dia. Video ni saya ada buat recording juga. So nanti saya akan share balik lah. Okay, volume ni adalah yang ini. Boleh nampak kat sini kan? Sama je. Buy ni 1.360. 1.360 yang ini. Okay. Sell 1.370 yang ini. Okay, itu yang first level lah kan. VWAP ni tak ada kat dalam ni, tapi dia ada dekat sini. VWAP kat dalam ni. Kalau tuan puan nak masukkan, boleh je right click kat tepi tu, cari je lah transaction info, cari je volume VWAP ataupun volume weighted. Mana dah? Volume weighted. Tak apalah, benda tu lagi pun saya tak pakai pun. Macam alamak, awal betul dia punya ni. Apa lagi open transaction yang inilah transaction. Okay, transaction yang ini. Transaction ni adalah yang ini. So dia ada information tu sebenarnya memang dah ada. Cuma paparan dia tu kita kena tukar-tukar. So itulah yang buang masa sikit. Okay, kena scroll-scroll kan. Okay, sektor teknologi, subsektor digital, main market, share lot. Apa ni? Share lot ni apa ni? Share issue ada kat sini. Yang ini adalah yang ini. Okay. Yang ini sama je dengan yang ini. Beza sikit lah. Ini dari segi minit-minit. Ini dia lebih detail kot rasanya. 4141 ni saat, okey. 50 dan 4 ni dia tambah kat sini, okey. Ni 41 ni kan, 54 ni adalah yang ini. Sekejap Dia nampak macam beza sikit kan, tapi sebenarnya sama je. Yang dua ni, okey, dua ni mewakili yang ini satu. Ni. Tengok dia punya timing tu kan, 45841. 45841, 45841. So dia bergabung dua ni jadi 54 lot, iaitu sama dengan yang ini. Iaitu yang ini pun ni. Okey. Okey, ticker chart. Yang ni lah ticker chart. Sekejap saya share balik ni. Okey, ticker chart. Yang ni sama je ticker chart dia. Cuma ni nampak squeeze lah. Dia nampak squeeze sebab dia kecil kan paparan tu. Lain lah kalau tuan puan punya telefon tu 10 inci ke, nampaklah besar kan. Atau tab kan, kalau tab nampaklah besar. Saya lebih suka tengok dekat desktop sebab dia lebih, paparan dia lebih jelas. Okay, ini sama je. Okay, sama je, ada volume. Ini ada volume, sama. Okay. Cuma yang ni kita boleh nampak terus value berapa, transaction berapa, buy rate berapa. Dekat sini pun kita boleh masukkan contoh. Saya buka satu warrant, katakan HLT warrant kan. Saya ada masukkan dia punya expiry date. Kita right click dekat situ, masukkan dia punya warrant bila dia expired. Tujuan dia adalah kalau warrant ni kan dia ada expiry date, untuk mengelakkan dia kita tersangkut kat dalam tu sebelum harga dia mati. Sebelum dia mati, harga dia burn, kita kena masukkan lah dia punya expiry date tu. Okay, apa lagi saya nak share hari ni? Sebenarnya banyak lagi sebenarnya. Sebab saya dah buat PowerPoint dah sebenarnya, benda yang kita perlu tahu berkenaan dengan platform, dan benda ni pun saya dah kupas dah sebenarnya. Okay, saya dah kupas dah. Pertama sekali dia disediakan secara percuma kan, and then dia ada sumber informasi, update waktu semasa, dapat baca sentimen, melihat volatility harga, dapat lihat status patuh syariah, rujukan awal, nama, market trade monitor, maklumat dan sampai habis. Okay. Okay. Okay, nak gunakan untuk teknik intraday, BTST, tangkap pisau pun tuan-puan kena wajib mahir tentang platform. Okay, barulah boleh gunakan teknik tangkap pisau ke, nak gunakan BTST ke, nak gunakan intraday ke. Cuma teknik itu saya tak ajar lah. Okay, saya tak ajar di sini. Okay, saya ajar dalam grup yang ahli itulah kan. Yang grup online coaching yang dekat sini, grup chat mastery ni.
Okey, memandangkan saya dah bertalu-talu dah orang call lah macam-macam lah, ada message lagi dan sebagainya. Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Tak sempat lah nak bincang tentang portfolio review. Mungkin kita buat sesi lain lah. Kita buat sesi lain. Ada soalan tak nak tanya berkenaan dengan platform ni? Kalau ada soalan boleh boleh type dekat bahagian chatting tu. Okey tak? Boleh faham tak setakat ni? Ke semua tak faham? Okey. Macam Sazwan je yang reply kan, orang lain mungkin busy. Okey, bagus-bagus kalau boleh faham. Okey, nanti saya akan share balik video ni. Saya akan upload dekat YouTube. Nanti saya akan bagi link lah yang ke YouTube channel tu. Nanti tuan-puan boleh tengok balik. Kalau siapa yang baru masuk lambat tadi kan, yang belum tengok dari awal, nanti boleh tengok balik lah. Okay. So insyaAllah kalau cuma Apple lain sikit presentation dia. Apple dia lain sikit. Dia punya susunan dia lain sikit. Macam saya pakai iPad mini tu kan. Dekat iPad mini tu memang ada lain sikit dia punya susunan dia. Sekejap saya cuba tengok. Sekejap. Saya tak sure yang saya punya alamak low battery dalam letak charge. Sekejap saya cuba connect apa ni? TViewer. TViewer untuk iPad mini sekejap. Satu, alamak iklan dah pula. 1727254 552. Connect. Okay. Saya dah broadcast tapi macam mana ni? Hari tu saya buat okey je. Dia tak muncul pula. Tak dapat lah. Sekejap saya cuba. Tak apalah nantilah next time lah. Dia tapi memang beza sikit. Dia tak sama paparan dia. Tak apalah. jadi panjang pula masa. So AnyDesk nanti saya try AnyDesk sebab saya dah biasa lah, sebab dah lama saya pakai TeamViewer ni, so dah terbiasa dengan yang tu. So selagi mana dia berguna kan, selagi mana dia berguna bolehlah kita pakai. Benda free. Okay, so
sampai situ dahululah. Okay? Kalau ada salah silap apa semua saya minta maaf. InsyaAllah kalau ada masa nanti saya akan buat lagi sesi online Zoom meeting macam ni. Cumanya kalau nanti next session saya tak naklah explain platform yang macam ni kan, sebab benda ni sepatutnya tuan-puan kena tahu. Okay, dia macam satu compulsory lah, tuan-puan kena tahu. Sebab nak tekan buy, nak tekan sell bukan setakat nak tekan buy dengan sell sahaja. Bila tekan buy, macam mana cara nak masukkan lot, okay? Macam mana cara nak masukkan lot, macam mana cara nak masukkan price. Ini kalau nak buat stop limit pula kena tukar ke atas ni, stop limit buy pun boleh, stop limit sell pun boleh kan. And then nak gunakan good till date pun kena belajar juga macam mana. So benda-benda tu sebenarnya dah ada dah, saya share dalam video-video sebelum ni, so boleh tengok balik. Tapi tak ada masalah kalau macam confused ke apa semua, kita discuss lagi kan, nak bagi tuan-puan lagi betul-betul faham lah. Sebab ini adalah kita punya business, okay? Ini adalah kita punya perniagaan, inilah kedai kita yang kita nak buat duit dekat sini, okay? Dan nak buat duit cara yang halal. So kena betul-betul lah, kena memahami lah, okay? Setakat ni M Plus tak ada demo, dia yang teruslah yang akaun yang real punya akaun terus. Tapi apa ni, kalau buka M Plus online yang terbaru kan, baru RM11 je melalui yang lama web M Plus tu. Okay. Dia charge RM1 ekstra lah untuk dia punya online punya ni, server dan sebagainya. Okay, so sampai situ dahulu. Saya ingat mungkin tuan-puan ada soalan cuma tak tahu nak tanya macam mana, ataupun tak tahu nak tanya apa kan, boleh terus tanya dalam grup yang klien tu. Okay, boleh terus tanya dalam grup klien. Okay, insyaAllah sehingga kita bertemu lagi. Sampai situ dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.